Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la haula wa la quwwata illa billah. Ishrah li sadri Allahumma yang dikasihi dan merasa kekurangan. Hadirin hadirat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terus ini Allah memberikan nafiyah untuk yang menambah jadi berkah. Ini masih ma'abin hadirat. Kemarin juga ini menggunakan sebuah karya mana kita pilihan ini terakhir dan pilihan terakhir mengikut kita telah mencari ilmu kita membahas sebab satu kita telah perkembangan yang kedua mengarang itu kita belajar perbedaan antara hadis disebut sebagai hadis dan bab yang kedua. Kemudian dia masuk bab yang kedua. Quran wahyu juga. Wahyu Quran salah satu daripada wahyu. Tapi dia disebutkan wahyu. Wahyu hadis pun wahyu. Quran pun wahyu juga. Seperti definisi wahyu. Wahyu kepada malaikat. Wahyu syaitan. Kita dah bahaskan banyak lapan. Kemudian dibahaskan kemudian bagaimana pula lagu dengan wahyu dikatakan yang terus sallallahu alaihi wasallam hadir dari perasaan itu datang sempurna Nabi itu sebagai bentuk
Kemudian dibahaskan tentang apakah syubhat, golongan yang menentang wahyu. Kalau kita membahas tentang wahyu juga yang kemudian kita masuk bab yang keempat, mati dan madani. Dan madani membahaskan tentang ayat-ayat Al-Quran itu ulama itu disebutkan kepada dua kategori. Ayat yang turun ni disebut sebagai ayat mati. Ayat-ayat yang turun di Mekah. Ayat atau surah itu. Dan ayat atau surah. Dan di sana satu ulama ni dia sangat mengambil berat tentang ayat-ayat yang turun itu, sama ada di Mekah atau di sebab pengetahuan tentang ayat yang turun di Mekah dan Madinah ni dia memberi kesan yang besar dalam dakwah dia. Kita bahaskan pada muka surat 86 kata pengarang. Perhatian ulama terhadap makiyah madaniyah seperti contoh dan pengarang. Para ulama bersemangat untuk menyelidik surah-surah Makki dan Madani. Mereka meneliti ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran sesuai dengan waktu dan tempat turunnya. Termasuk juga mengenai kalimat-kalimat. Mula-mula pengarang dia letak perhatian ulama. Maksud ulama ni dia mengambil berat tentang ayat yang turun di Mekah, di Madinah. Kemudian ada contoh dan juga ayat. Jadi ulama ni dia sendiri tengok Allah itu Allah. Nabi SAW tak sebut benda tu. Tapi ulama-ulama selepas zaman Nabi, selepas sahabat yang salafus salih, mereka ni nak faham bagaimana salah satu Al-Quran tentang ayat ni diletakkan satu penanda arah yang besar. Sebab Nabi berdakwah dekat Mekah sampai 11 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Mekah ni fokus ni kepada golongan musyrikin, nak bina akidah, nak bina pegangan, nak bina tauhid. Manakala di Madinah, Nabi dah ada puasa. Hakam, puasa, semua. Itu cerita dekat Madinah. Dekat Mekah ni cerita tentang akidah, pegangan. Dan lebih nak berdepan dengan golongan. Okay. Kalau Madinah ni dia dah beza pula. Ada golongan Yahudi, ada golongan munafik, itu beza. Jadi redaksi bentuk ayat Quran yang turun di Mekah jadi perbezaan. Jadi ulama tu dia meneliti. Tapi tak pernah sebut. Tapi ulama ni selalu pergi haji supaya dapat menentukan hukum itu bertepatan dengan pada kita zaman kita kecil, zaman kita umur 10 tahun, 15 tahun tu, mak dengan ayah kita dia cakap tu ada satu bahasa yang diguna sesuai dengan umur kita zaman kanak-kanak, zaman budak-budak. Supaya cara dia deal, cara dia muncul, cara dia berbeza dengan kita umur 30-40 tahun. Kalau kita masih ada mak dengan ayah, maka berbeza. Kan? Tengok bahasa ni, kefahaman, level bahasa tu berbeza. Begitulah Nabi SAW. Nabi cakap dengan Mekah ada, dengan Madinah ada. Ada golongan, ada hadis Nabi cerita. Kalau budak kecil kan Nabi jawab begini, orang besar tanya Nabi. Itu penting mengetahui ayat yang turun di Mekah dan berbeza. Sebab dia impact kepada banyak perkara. Cara demikian memberikan kepada peneliti tentang gambaran kebenaran ilmiah mengenai ilmu mati dan badan. Itulah sikap ulama kita dalam melakukan perbahasan. Jadi ulama ni dia kaji supaya dia dapat meneliti dengan tepat sesuatu hukum atau sesuatu ayat itu kan kenapa begini dan sebagainya. Kita akan bahas di banyak pembahasan. Kita akan jumpa dia ada ayat Madinah dalam surah Mekah.
ayat Mekah dan sebagainya, dia akan pecahkan ini. Allah kita kata. Lagi 30 surat kita akan jumpa saja. Dia akan pecahkan. Itu kita akan tengok. Dia akan pecahkan berapa surah Mekah, berapa surah Madinah, berapa surah yang khilaf. Ya. Memang ada. Ada beberapa surah yang ada. Tidak semua surah itu Mekah, tidak semua surah itu ayat. Tidak semua ayat itu Madinah. Surah Mekah dan itu ada ayat Madinah. Surah Madinah dan itu ada. Nanti dia akan bagikan sebagai contoh. Okay, kata pengarang, merupakan satu kerja besar jika seorang penyelidik menyelidiki turunnya wahyu dalam segala tahapannya, mengkaji ayat-ayat bila dan di mana turunnya, dengan bantuan tajuk surah atau ayat, lalu merumuskan kaedah-kaedah yang sesuai dengan seruan itu. Apakah ia termasuk makki atau madani, ataukah ia termasuk tajuk dakwah di Mekah atau di Madinah. Apabila sesuatu masalah masih kurang jelas bagi seseorang peneliti kerana terlalu banyak ragamnya, maka ia akan mengumpulkan, memperbandingkan dan membahagi-bahagikan mana yang serupa dengan yang turun di Mekah dan mana pula yang serupa dengan yang turun di Madinah. Dalam perenungan ini, pengarang Syekh Man Al-Hatan tidak beri gambaran bagaimana yang disebutkan sebagai yang Makki, yang Mekah dan yang di Madinah. Dengan bantuan tajuk surah atau ayat. Maksudnya, bila surah atau ayat, sebab Nabi tak sebut surah ni Makki ke, surah Nabi tak sebut. Tapi dia sebut, pengarang kata dengan bantuan tajuk surah, nama surah itu ataupun ayat itu, lalu para ulama ni dia merumuskan kaedah-kaedah yang sesuai dengan seruan-seruan yang ada dalam surah tersebut. Maka dapat dia faham, oh, surah ini Makki ke ataupun Madani, ataupun termasuk ini tentang tajuk-tajuk dakwah yang mana diturunkan di Mekah ataupun tajuk dakwah yang turun di Madinah, ataupun perkataan-perkataan khusus, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman di Madinah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dibina. Apabila sesuatu masalah tu makin kurang dia agak susah dia tengok ayat nak faham bagaimana nak Mekah ke Madinah, maka dia kata ulama ni dia akan kumpul, bandingkan, kemudian bahagi-bahagikan dengan tajuk yang serupa dengan yang turun di Mekah ataupun di Madinah. Ada tiba ada ayat ataupun surah Madinah, maka dia akan ambil letak benda tu, bandingkan dengan Mekah. Din hampir itu kaedah-kaedah asas yang diletak. Apabila ayat-ayat itu turun di sesuatu tempat, kemudian apabila ayat itu turun di sesuatu tempat, kemudian salah seorang sahabat membawa ayat tersebut ke tempat lain, maka para ulama pun akan menetapkan seperti itu. Mereka berkata ayat ini dibawa daripada Mekah ke Madinah dan ayat ini pula dibawa daripada Madinah ke Nabi SAW berada di Madinah. Ini tahun ke-8 ke 9 Hijrah. Para sahabat ada sebahagian lepas Amal Fatih dulu kat Mekah. Dah buka Mekah kan. Tapi Nabi banyak turun ayat kepada Nabi SAW. Nabi suruh sahabat, kamu bawa ayat ni cerita dekat orang Mekah. Turun dekat Madinah, tapi ayat tu Nabi suruh bawa bagi untuk orang Mekah. Dia ada beberapa kategori. Kita akan tulis satu. Okay. Supaya kita nampak. Abu Qasim Al-Hasan bin Muhammad bin Habib An-Naisaburi menyebutkan dalam kitabnya At-Tanbih ala Fadlil Ulumil Quran. Di antara ilmu-ilmu Al-Quran yang paling mulia adalah tentang nuzulul Quran. Dan ini, sebetulnya dia kata ada satu tajuk namanya nuzul Quran. Kita nanti lepas ni kita akan tajuk nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran ni apa? Ialah penurunan Quran. Penurunan Quran ni kita membicarakan tentang sebab apa bentuk-bentuk ayat itu diturunkan. Sebab ada pertanyaan, sedang ada peristiwa yang berlaku, ada kategori-kategori itu nuzul Quran. Dan juga wilayahnya, kata pengarang, yang berkait dengan nuzul Quran dan juga wilayahnya. Di Mekah ataupun di Madinah, kata pengarang. Jadi yang kita bahas sekarang ini tentang yang ayat turun di Mekah ataupun di Madinah.
tentang hukumnya yang diturunkan di Mekah tetapi mengenai hukum Madani. Hukum yang diturunkan di Mekah, ayat itu turun dekat Mekah. Tetapi turun dekat Mekah, tetapi hukumnya adalah untuk orang Madinah, Madani. Juga sebaliknya. Yang diturunkan di Mekah tetapi berhubung erat dengan penduduk Madinah dan juga sebaliknya. Serupa dengan yang diturunkan di Mekah tetapi sebenarnya termasuk Madani dan sebaliknya. Dan tentang yang diturunkan di Juhfah, dia di Mekah mana ada pula ayat-ayat Quran ni diturun bukan dekat Mekah, bukan dekat Madinah. Ada di tengah on the way dekat Juhfah. Juhfah ni kalau nak tengok sini Madinah di utara sikit, Mekah dia ke bawah sikit. Jeddah dekat tengah. Antara Jeddah nak ke Madinah tu, dia ikut pesisiran pantai tu, ada satu tempat nama Juhfah. Ada juga ayat Quran yang turun di Juhfah. Kemudian di Baitul Maqdis dia ada. Kemudian ada juga yang turun di Taif. Ada turun di Hudaybiyah. So, banyak sebenarnya, bukan Mekah, Madinah. Demikian juga tentang yang diturunkan dia tengok pula dari sudut waktu. Ada turunkan di waktu malam, waktu siang, turun secara bersama-sama. Seperti diriwayatkan tentang beberapa surah dan ayat. Misalnya surah Al-An'am, surah Al-Fatihah dan ayat Kursi. Atau yang turun secara persendirian. Ayat-ayat Madaniyah dalam surah-surah Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah. Surah Madaniyah ada ayat Mekah. Yang dibawa daripada Mekah ke Madinah. Dan yang dibawa daripada Madinah ke Mekah. Dan yang dibawa daripada Madinah ke Abyssinia. Yang diturunkan dalam bentuk umum dan yang telah dijelaskan. Serta yang diperselisihkan. Ada yang ulama nampak jelas. Ada juga ayat yang diperselisihkan Mekah ke Madinah. Jadi benda yang konkret. Ada sebahagian ulama kata Mekah, sebahagian ulama kata Madinah. Itu semua ada 25 macam. So bentuk-bentuk ini kata pengarang ni dalam Tanbih ala Fadli Ulama Quran, dia ada 25 bentuk. Turun Mekah sebahagian, turun Madinah, ayat Madinah dan surah Mekah, ayat Mekah dan surah Madinah, turun dekat tengah jalan waktu malam, waktu siang, waktu musim panas, waktu musim. Semua ni dia kata ada 25 bentuk. Kita ni dia baru satu. 25. Dalam perang. Ada perang Badar, ada tu. Maka nalin nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fir'ah. Itu dan peperangan Badar. Sampai perang Badar. Ada. Benda biasa berlaku. Itu dekat Badar. Itu dekat luar lah. Bukan Mekah, bukan Madinah. Dekat Badar. Itu tiap kita akan tengok. Itu dekat sini ulama' dia ada 25 bentuk. Ini semua ada 25 macam dia. Orang yang tidak mengetahui ini dan tidak dapat membeza-bezakannya, ia tidak berhak berbicara tentang tempat itu pun, kalau kita tak dapat bezakan, lihat al-Itqan fi Ulumil Quran oleh As-Suyuti, itu disebut oleh Suyuti dalam cetakan ketiga muka surat. Okey, kemudian kata pengarang, para ulama sangat memperhatikan Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Mereka menitik beratkan surah-surah sesuai dengan tempat turunnya. Mereka mengatakan misalnya surah ini diturunkan setelah surah ini. Itu dari sudut susunan pula. Surah ini turun selepas surah ini. Lebih saksama lagi sehingga mereka membezakan antara yang diturunkan di malam hari dengan yang diturunkan di waktu siang. Ada dia berbeza kan. Ayat ini turun waktu malam, ayat ini turun waktu siang. Antara yang diturunkan di musim panas dengan yang diturunkan di musim sejuk. Ada juga ikut musim. Musim panas, ayat musim panas lain. Ayat musim sejuk lah lain. Dan antara yang diturunkan di waktu sedang berada di rumah, Nabi berada di rumah, ada ayat dia. Dan juga ketika mana Nabi sedang safar, berpergian, ada perjalanan. Ada juga Nabi tengah jalan. Ayat-ayat tu. Pernah satu ketika Nabi duduk atas unta, tengah naik unta, wahyu turun. Ada perjalanan. Habis terlipat kaki unta. Sebab berat wahyu itu. Ada pelbagai bentuk. Okay.
Kemudian yang paling mustahak dalam objek kajian para ulama dan perbahasan ini ialah Syekh Manak Khalil Fathan dia nak bawa. Dia kata tadi ada 25 bentuk. Itu disebut dalam Al-Ittifaq fi Ulumil Quran. Tapi yang dia nak bawa dekat sini pengarang dalam kitab dia Mabahis dia nak bawa adalah sebanyak 14 jenis. Daripada 25 tu dia combine, dia kata kita tengok apa jenis dia 14 dia kata. Yang pertama dia kata dia nak tengok yang diturunkan kat Mekah. Ada jenis turun kat Mekah satu. Kemudian yang diturunkan di Madinah ada kedua. Yang ketiga yang dipersisihkan. Mekah bukan, Madinah bukan. Nombor 3. Yang keempat ayat-ayat Mekah dalam surah Madaniyah. Ayat tu ayat Mekah, tapi surah tu nama surah tu surah Madinah. Tapi dalam surah Madinah tu ada ayat Mekah. Yang keempat. Yang kelima, ayat-ayat dalam surah tu merupakan ayat Madinah. Surah tu nama dia surah Mekah. Bila kaji surah ni apa? Ulama kata ini surah Mekah ni. Surah Mekah. Tapi dalam surah tu ada ayat Madinah. Itu yang kelima. Yang keenam, dia kata yang diturunkan di Mekah. Ayat ni turun dekat Mekah. Tapi hukumnya untuk orang Madinah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang diturunkan di Madinah. Ayat turun di Madinah. Sedangkan hukumnya adalah untuk orang Mekah. Yang ke-8. Yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah dalam kelompok Madani. Ini yang dia mutasyabih, macam serupa. Yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah dalam kelompok Madinah. Ayat tu, surah tu surah Madinah. Surah Madinah. Tetapi dia punya bentuk ayat tu adalah untuk orang Mekah. Yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam kelompok Mekah. Dalam surah-surah Mekah, tapi ayat dia tu dia punya bentuk tu macam ayat dalam surah-surah Madinah. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10 dia kata yang dibawa daripada Mekah ke Madinah. Turun dekat Mekah tapi ayat tu bawa ke Madinah. Itu 10. Yang ke-11 yang dibawa daripada Madinah. Turun dekat Madinah tapi dibawa ke Mekah. Itu yang ke-11. Kemudian yang ke-12 yang turun di waktu malam. Di waktu malam dan juga yang waktu siang. Itu yang ke-12. Yang ke-13 yang turun di musim panas dan musim sejuk. Yang ke-13. Dan yang ke-4 yang turun pada waktu Nabi sedang berada menetap dekat rumah ataupun Nabi dalam itu ada 14 kategori secara rangka. Itu yang pengarang nak bawa. Kata pengarang, inilah macam-macam ilmu, bentuk-bentuk ilmu Al-Quran yang asas berhubung kait dengan maki dan juga madani. Asas ni disebut sebagai maki madani. Ayat turun Mekah, ayat turun Madinah. Oleh kerananya dinamakan ilmu maki dan juga madani. Jadi ulama disimpulkan ini sebagai ilmu maki, ayat maki ni madani. Mana ayat ataupun surah sama ada ayat. Surah. Yang Nabi tak sebut, tapi ulama kemudian dia dia mempunyai kesan dan impak. Kemudian kita masuk satu-satu secara mendalam. Okey, beberapa contoh dia kata. Dia kata ni nombor 1, 2 dan 3. Nombor 1, 2 dan 3 tadi dia kata yang turun dekat Mekah, turun dekat Madinah yang diperselisihkan. Okey. Nombor 1, 2, 3 dia kata. Pendapat yang paling mendekati kebenaran tentang jumlah surah-surah Makkiyah dan Madaniyah ialah Madaniyah ada 20 surah. Okey. Dekat yang dikatakan surah Madaniyah ni ada 20 surah. Apa dia surah dia? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, Taubah, An-Nur, Ahzab, Muhammad, Suratul Fatah, Hujurat, Al-Hadid, Mujadalah, Hasyar, Mumtahanah, Jum'ah, Munafiqun, Salat, Tahrim dan surah An-Nas. So 20 surah ni memang ulama semua confirm. Ini merupakan surah disebut sebagai surah Madaniyah.
Ni punya surah ni confirm turun dekat Madinah. Ulama tak khilaf. Ada berapa surah? 20 surah. 20 surah ni confirm ni turun dekat Madinah. Sama. Kemudian dia kata, kemudian sedang yang diperselisihkan ada 12 surah. Jadi dia ada, Mekah dia tak sebut lagi, dia sebut Madinah tu ada 20 surah. Kemudian ada 12 surah yang ulama dia perselisihkan. Ada sebahagian kata Mekah, Madinah, kan? Apa di 12 surah? Al-Fatihah. Al-Fatihah turun 2 kali. Ada turun kat Mekah, ada kat Madinah pun ada. Itu dia jadi benda khilaf. Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, Al-Qabul, Mutaffifin, Qadar, Al-Bayyinah, Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Na'am. So 12 surah ni bukan surah yang khilaf. Ada ulama kata Mekah, ada ulama kata Madinah. Okay. Selain daripada yang disebutkan di atas, masih terdapat lagi berapa surah? 82 surah. Jadi Al-Quran ni ada berapa surah semua? Ada 114 surah. Ada 114 surah dalam Quran. Jadi daripada 114 surah tu, 82 surah dekat Mekah. Jadi 82 surah dekat Mekah. Dekat Madinah 20 surah. Jadi 80 campur 82 campur 20 102. Ada baki lagi 12 surah. 12 surah tu yang diperselisihkan. Okay, itu rangka kita nampak. Kalau orang tanyalah, orang tanya. Surah ada dah yang gambaran sampai itu. Surah yang turun dekat Mekah masa Nabi dapat wahyu sebanyak 82 surah. Nabi duduk Madinah ada 20 surah. Kemudian ada 12 ulama. Itulah sebab. Okey, itu 1 2 3 tadi. Okay. Selain yang disebutkan di atas masih terdapat lagi 82 surah dalam surah Makkiyah dia. Maka jumlah surah-surah Al-Quran itu semuanya 114. Rangka yang pertama dia nak bagi kita. Kemudian dia masuk yang keempat pula. Yang keempat apa tadi? Bentuk yang keempat kata pengarang, ayat-ayat Makkiyah. Ayatnya ayat Makkiyah. Ayat Mekah kata. Dalam surah Madaniyah. Surah itu termasuk dalam 20 surah. Ini katakan surah Madinah. Tapi dalam itu ada ayat-ayat Mekah. Ayat-ayat Mekah. Dengan menamakan sebuah surah itu Makkiyah atau Madaniyah, tidak bererti bahawa surah tersebut seluruhnya Makkiyah dan Madaniyah. Sebab di dalam surah Makkiyah kadang-kadang terdapat ayat-ayat Madaniyah. Dan di dalam surah Madaniyah pun kadang-kadang terdapat surah Makkiyah. Dapat ayat Makkiyah. Itu dia, kalaupun kita nampak 82 surah tadi dia katakan sebagai surah Mekah, tak semestinya semua ayat daripada 82 surah itu adalah ayat turun dekat Mekah. Tak begitu. Rupa juga ada 20 surah dikatakan Madinah. Tidak semua ayat dalam 20 surah itu turun dekat Madinah. Tidak. Sebab ayat Quran ni dia turun dalam bentuk kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi disebutkan Jibril datang. Ada hadis daripada Umar Al-Khattab, ada Abdullah bin Umar sebut, ada beberapa orang sahabat sebut yang mereka ni merupakan kutabul wahyu, wahyu Nabi. Mereka kata apa? Dia kata Nabi SAW sebut bahawa ayat Quran ni Jibril datang, Jibril bawa 5 ayat. Bagaimana cara Jibril bawa turun ayat tu? Berapa banyak? Satu surah tu semua kita. Beberapa hadis sebut bahawa Jibril datang turun jumpa Nabi, 5 ayat dia bawa. 5 ayat. Kemudian Nabi panggil para sahabat, wahai sahabat, okey, kamu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, tulis ayat ni. Ambil ayat ni. Dan Nabi siap bagi tahu, okey, ayat ni letak dan surah ni lepas ayat ini. Okey, ayat ni letak dan surah ni dekat sini. Tengok. Dan disebutkan dalam hadis bahawa Jibril datang waktu pagi bawa 5 ayat. Kemudian waktu petang lagi 5 ayat. Komennya begitu. Sebab apa? Dia turun secara munajaman. Itu yang dikatakan selama 23 tahun beransur-ansur Quran itu diturunkan. Dia tak turun sekali. Turun 30 juzuk ni. Tuan nak ingat semua tadi. Ada kan? Baqarah ada 286 ayat. Bagi sekali Baqarah tu letih kan? Nabi baca, saya ingat pakai baju dia. Imam baca panjang sikit masa nak mufarakah lah kan?
Ini kalau dia turun banyak tak. Jibril datang dia buat 5 ayat. 5 ayat waktu pagi, Nabi dapat, Nabi panggil sahabat tulis, ajar sahabat hafal. Kemudian petang sekarang lagi 5 ayat. Betul. Itu ayat yang sifatnya common. Tapi dalam kalau kita belajar asbabun nuzul, nanti dia akan sebut. Ada ayat-ayat yang turun disebabkan berlakunya satu-satu peristiwa. Ada orang kafir, orang Yahudi tanya Nabi Wais al-Munaka anil Muhammad, apa itu roh? Tunggu datang wahyu. Jawab. Ada berdasarkan peristiwa, ada berdasarkan persoalan yang lain. Ada bentuk dia common. Ada 5 ayat, 5 ayat. Begitu. Dalam hadis pagi 5 ayat, petang 5 ayat. Pagi 5 ayat, petang 5 ayat. Kalau surah pendek itu satu surah. Dia standard dalam hadis dia sebut 5 ayat, 5 ayat. Maksudnya kalau surah yang panjang-panjang, dia tu 5 ayat, 5 ayat. Kalau surah yang pendek, wal asrina apa ini. Kalau hatta surah Iqra tu pun, dia tu 5 ayat yang pertama. Iqra, wahyu yang pertama tu 5 ayat. Kemudian dia sambung lagi, kemudian lama lagi baru dia sambung. Tapi kalau surah pendek, Qul huwallah tu sekali dah turun. Al-Falaq, An-Nas tu sekali turun. Itu kita akan pergi satu-satu. Kita akan pergi. Tak ada pula dia turun Yasin. Tangkan wal Quran yang hakim. Nampak pula. Tak ada sampai macam tu. Maksudnya sesuai kesesuaian itu. Maksudnya bagaimana para sahabat, para ulama ni dia tengok benda tu nak bagi kita faham. Kadang-kadang kita fikir orang nak hafal Quran. Kalau kita anak-anak dia nak hafal Quran sehari berapa muka surat dia kena hafal. Berapa banyak sekali hafal. Cara nak hafal kan. Jadi kalau kita tengok kepada sunnah Nabi, bagaimana Jibril datang bawa ayat Quran, sebenarnya itu kaedah bagaimana Nabi menerima ayat daripada Jibril. Kemudian pada waktu pagi 5 ayat, petang 5 ayat. Maksudnya tuan-tuan kalau minat nak hafal Quran, ikut sunnah yang Jibril bawa ni, pagi hafal 5 ayat, petang 5 ayat. Kan? Satu kaedah yang disebut. Kemudian ada lagi lah tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi'. Adalah banyak ayat-ayat Quran yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana cara Nabi terima, cara Nabi hafal, Nabi tak belajar, itu semua digambarkan. Kita boleh jadi. Maksudnya daripada situ kita boleh bina kaedah menghafal Quran berasaskan kepada wahyu yang diturunkan. Ada hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni pernah para tabi'in lah, para tabi'in dia tanya Abdullah bin Umar, anak Umar Al-Khattab nama dia Abdullah. Para tabi'in Ikrimah, Mujahid, ni golongan tabi'in. Mereka ni tak dapat jumpa Nabi, tapi nak tahu dia Rasul, sahabat Nabi ni dulu. Orang nampak. Dia tanyalah para sahabat. Abdullah bin Umar dia cerita, kami dulu duduk dengan Nabi. Ketika mana wahyu turun, kami biasa. Ini kata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni kita kena kenal tak sahabat ni, ada sahabat sighar sahabat. Sahabat yang kecil-kecil. Nabi tu duduk Madinah ni umur dalam 7-10 tahun, geng budak-budak. Jadi bagaimana mereka ni kanak-kanak tu dia ambil ayat Quran tu daripada Nabi tu bagaimana? Nabi ajar. Dia kata Abdullah bin Umar, kami ambil ayat Quran tu daripada Nabi, dia kata asyara, 10 ayat. Dan kata Abdullah bin Umar, bila kami ambil 10 ayat daripada Nabi SAW tu kami ambil, bawa balik, kami hafal, kami faham dan kami amalkan. Dan selagi mana kami tak hafal, tak faham dan tak amalkan, kami tak jumpa lagi Nabi untuk ambil ayat. Itu apabila Quran tu dah ada. Dah ada dalam hafalan Nabi untuk diambil seterusnya. Maka situ juga ada satu kaedah. Kaedah kita nampak kalau ayat tu dah ada, dia boleh guna kaedah Abdullah bin Umar. Ni geng budak-budak. Dia ambil bagaimana? 10 ayat. Tetapi cara dia bagaimana? Dia ambil 10 ayat, dia baca, dia faham, dia amalkan. Kemudian baru pergi jumpa Nabi SAW untuk ambil ayat seterusnya.
Dia ayat surah Al-Baqarah ayat 282 tu disebut ayat ayat dan, ayat hutang. Kita dalam hadis Nabi ni dia tak kita secara detail. Maksudnya daripada ayat pertama surah Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Dia tak cerita secara detail. Ayat ni cuma 3 ayat, ini 2 ayat, ini 1 ayat, ini separuh ayat, yang ni tambah lagi 4. Dia tak cerita secara detail. Dia tak ada sampai peringkat detail macam tu penceritaan. Ini pun 1000 rahmat dah. Ulama-ulama dia buat kajian kan. Dia bahagikan nama maki. Kita boleh dapat, kita boleh faham daripada hadis-hadis. Kita kan ada jenis ayat. Ini secara general. Secara general. Apa bentuk-bentuk ayat dia. Macam kita lah, saya bagi contoh. Contoh Naji, contoh Naji kita ada anak-anak. Anak kan. Jadi, kalau macam tu Haji lah contoh. Kita ada mak dan ayah dia. Kita boleh ingat tak? Mak kita, ayah kita masa kita kecil, kita boleh cakap macam mana? Kita dah tua, dia cakap macam mana? Kita boleh ingat tak satu-satu? Okey, ingat. Tapi kita boleh letak satu kaedah yang mengatakan begini. Itu yang dibawa oleh ulama. Ini masih makin sambung dengan kita. Dan kita mula berbahas daripada muka surat 26 tadi. Ulama dia mengambil isu ayat yang turun di Makkah. Surah yang turun di Makkah. Kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an, tidak ada sesuatu orang yang Quran dia ada 25 bentuk
turun kat Mekah ada berapa surah? Surah yang turun kat Mekah ada berapa? Ada 82 surah. Di Mekah ada sebanyak 82 surah turun kat Mekah. Sebut surah Makkiyah. Kemudian dekat Madinah ada berapa surah? Ada 20 surah, surah Madaniyah. Jadi 82 campur 20 100. Kemudian ada sebanyak 12 surah yang berhenti khilaf para ulama. Ada di Mekah, ada di 1, 2, 3 kan. Kemudian nombor 4 kita habiskan sikit. Okay, yang nombor 4 ni apa dia kata? Dia kata ayat-ayat Mekah, ayat ni ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah. Ya. Dengan menamakan sebuah surah itu Makkiyah atau Madaniyah tidak berarti bahawa surah tersebut seluruh Makkiyah dan Madaniyah. Sebab di dalam surah Makkiyah kadang-kadang terdapat ayat-ayat Madaniyah dan di dalam surah Madaniyah juga terdapat ayat-ayat Makkiyah. Dengan demikian penamaan surah Makki ataupun Madani adalah menurut sebahagian itu. Jadi bagaimana penentuan yang ulama letakkan nak tentukan diri Makki ke ataupun Madani, Makki atau Madaniyah adalah dengan melihat sebahagian besar ayat itu. Kebanyakan ayat itu. Ayat ni Mekah atau Madinah. Maka dinamakan surah itu berdasarkan ayat itu. Okay. Kemudian kerana itu dalam penamaan surah sering disebutkan bahawa surah itu surah Makkiyah kecuali ayat itu. Sebab ia termasuk dalam Madaniyah. Dan ayat ini Madaniyah melainkan ayat itu. Kerana ia sebahagian daripada Makkiyah. Ada dia kata ni surah Makkiyah. Tetapi dalam surah ni ada ayat Madaniyah. Ini surah Madaniyah. Tapi ada ayat ini ayat Makkah. Itu kita dapat jumpa banyak dalam masa-masa Quran. Di antara sekian contoh ayat-ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah. Di antara sekian contoh ayat-ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah. Surahnya nama surah Madaniyah. Itu surah Anfal. Surah Anfal surah Madaniyah. Tapi dalam surah Anfal itu ada satu ayat ni disebut sebagai ayat Makkiyah. Apa dia? Dibawakan sini. Surah Al-Anfal ayat 30. Allah Ta'ala kata, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ini kisah ni ketika mana Nabi SAW nak berhijrah ke Madinah. Tengok apa dia kata. Dan ingatlah wahai Muhammad apabila orang-orang kafir musyrikin Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahan atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. So, isi ayat ini menceritakan Nabi tu nak berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah sedang orang musyrik buat macam-macam tipu daya. Nak bunuh lah, nak tangkap lah, nak buat sesuatu pada Nabi. Ini cerita Nabi kat Mekah. Tapi dia duduk dalam surah apa? Surah Anfal. Anfal ni surah Madinah. Ini dia buat contoh. Okay. Mengenai ayat ini, Muqatil mengatakan ayat ini diturunkan di Mekah. Tengok. Bila ada begini, dia ada riwayat. Ada riwayat daripada tabi'in ataupun daripada sahabat yang menceritakan. Yang ni dia bawa. Ayat ini diturunkan di Mekah. Dia kata. Mengenai ayat ini, Muqatil mengatakan ayat ini diturunkan di Mekah. Zahirnya menunjukkan demikian. Sebab ia mengandungi apa yang dilakukan oleh orang musyrikin di Darun Nadwa. Jadi orang musyrikin, jadi parlimen ni dekat Mekah. Kita panggil Darun Nadwa. Parlimen itu bincang-bincang. Mana kita nak halangi dakwah Nabi itu, bincang-bincang. Itu diceritakan. Apabila mereka bermesyuarat melakukan kejahatan terhadap Rasulullah sebelum hijrah Nabi SAW. Sebagai ulama pula mengecualikan ayat ni. Dia kata ayat 64 surah Al-Anfal. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah dan orang-orang mukmin yang mengikutimu menjadi penolong. Sebab hadis yang dikeluarkan oleh Bazar daripada Ibn Abbas bahawa ayat itu diturunkan apabila Umar Al-Khattab masuk Islam ni. Ya ayyuhan nabi ni cerita dia ayat ni turun ketika mana Umar Al-Khattab ni masuk Islam. Umar Al-Khattab masuk Islam ni zaman Mekah. Kan? Jadi tapi dia duduk dalam surah Al-Anfal. Surah ni contoh dia. Dan kita akan tengok insya-Allah
yang lain. Ada ini baru nomor 4 kita 14 bahagia. InsyaAllah kuliah akan datang kita akan berikan lagi. Alhamdulillah syaitan. Allahumma ja'al jama'ana hadza Muhammad wa la taj'alil lahu fiha safiya wa la Rabbana atina benar sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.